Okey, kali ni saya nak start dengan review index. So, cara kita nak review index, pergi kat tepi ni, dekat search. Okey, saya ni pun tak pernah lah. Lagi rasa saya review index kan. Ada saya sentuh sikit-sikit lah. Sikit-sikit tu adalah tengok macam tu je. Cuma hari ni saya nak try tengok index bursa. So, cara dia pergi kat trading view, search. Okey, tadi kan dekat search tu. Maksudnya ni pilih MYX. This one. Kalau selalu yang saya kan ada je yang bagi tahu dia tersilap pergi langgan. Yang nak intraday, dia nak intraday. So dia nak live data, dia pergi langgan FTSE. Kita bursa yang ni MYX. Okay, so klik. Kalau nak langgan live data MYX bukan yang ni Okay, ini salah. So kita nak review pun kita review MYX index. Dan dah kita dah pilih MYX tu. So kita boleh pilih bahagian index. Okay, kita delete ni. So dia akan keluar lah apa index dia. Kita nak tengok apa. KSCI dulu. Kalau KSCI ni tengok apa dia double bottom. Kalau kat sini lah kita tengok. Ini saya panggil kolam-kolam itik. Ini volcano. So kita tengok kat sini dia. Fasa sini adalah fasa accumulation. Dan dia sedang nak naik. Secara mata kasar yang besar pula. Kalau kita ambil yang terdekat daripada tahun 2018 lah. Kita start daripada sini. Kalau kita tengok yang belakang-belakang lagi tu, dia mungkin akan jadi sideways kan. Kita nak ambil yang terdekat ni. So kita buat channel. Channel ni macam trend line lah. At least kena sentuh 2. So sekarang saya ambil yang sini dan sini. So sentuh 2 sini. Saya ambil yang bawah yang ni lah. Yang ni tak ada bersentuhan sebab saya start daripada sini. Okay. So saya ambil yang paling bawah. Kalau nak yang 2 bersentuhan, kita boleh ambil yang sini. So yang ni kita kira dia terlebih lah turun kat sini. Terlebih lah bocor lah. Boleh sebab kita nak 2 saja yang kena At least 2 yang kena. Okay, apa saya cakap ni. Alright. So sini kita tengok dalam trend. Yang ni kita nampak takkanlah sharp sangat dia turun naik. Tak mungkin kan. Selalu dia akan buat apa? Sideways dulu. Selalunya. So yang ni tiba-tiba tahun 2020 tiba-tiba macam nak naik. Turun. Terus naik. Benda macam tu tak terjadi. Kalau kita belajar Elliott Wave pun, sebenarnya dia ada fasa dulu. ABC. Dia sideways sekejap baru dia naik. Kalau dia terus sharp ni, tak mungkin akan jadi wave impulse. Okay. Impulse kan 1, 2, 3, 4, 5. Tak mungkin akan terjadi macam tu. So dia sebenarnya belum habis lagi fasa correction lah. Fasa correction ni dia turun. Buat ABC kan. Nak settle kan. So dia baru nak naik. Dia kena break yang ni dulu. Barulah dia boleh jadi impulse wave. Impulse wave tu kena ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kita tengok ambil dekat sini. Inilah. Dia mesti ada 1. 3 panjang selalunya kan. 5. 5 ni lebih kurang kenaikan 1. Selalunya. Yang penting yang 3 tak boleh jadi paling pendek. Itu je. Rules Elliott Wave. Wave yang ketiga tak boleh jadi paling pendek. Macam kita tengok sekarang ni. Macam ni. Kalau kita nak kata dia jadikan wave 3. Dia kena turun dan turun naik kan. Turun dan kena breakout kan. Selalunya ni kita nampak ni. Dia macam hanyalah ABC sajalah. Correction lagi. Correction yang kat bawah. Kalau betul dia nak buat ABC. Kalau betul dia nak buat impulse wave naik 1, 2, 3, 4, 5. Dia perlu breakout sini dulu. Nampak tak? Okay, sekarang saya nampak dia adalah di fasa sideways. Sideways ranging yang kita panggil ranging. Naik turun. Dekat sini saja. Naik turun. So dia akan naik balik kat sini. Dia kena, 1 dia kena breakout yang ni. Line tengah ni, middle ni. 2 dia kena breakout yang atas ni. Line yang atas ni. So sekarang dia bermain kat middle. Dia bermain kat middle. Okay, dia kena cari apa ni dan breakout. Barulah macam, okay, betul. Dia sedang nak percubaan nak buat wave ke atas lah. 1, 2, 3, 4, 5. If tak pecah, dia turun balik. Satu correction yang belum settle. Ni turun dan dia buat ABC baru dia naik atas buat 1, 2, 3, 4, 5.
So kita nak tahu dia lepas tak lepas ke, kena sampai kat sini dulu lah. Sekejap. Mana lain? Kena break yang ni dulu. Barulah kita boleh kata dia sedang nak buat uptrend. Sekarang sideway lagi lah. Ranging kita panggil. Naik turun. Equal low, equal high. Sama je. Dia belum lagi lah. Ni kita tengok ni equal low kan. Low ni lebih kurang sama. High dia pun kat sini. High sama lebih kurang. Dia perlu another high sini. Dan dia perlu breakout. Sekarang masih bertahan. Kita tak tahu lagi. Dia dindong-dindong lagi. Indeks masih dindong-dindong kat sini kan. Kejap naik, kejap turun, kejap bocor, kejap naik balik. So far tengok hari yang minggu yang lepas ini, weekly. So minggu yang lepas dia, nampaklah dia ada buat kenaikan kan. So ada sedikit positif move. Kalau kita tengok daily. Daily tengok dia rebound dia mana ni. Okay. Kita nampak dia rebound kat sini. Ini line tengah dia. Tengok 1. Ini 2, 3, 4 sini. Pernah kena kan. Yang ni dia berjaya breakout. Terus naik ke atas. Cari kat sini. Ini dah berjaya breakout sampai kat sini. Tapi tak ada yang belum sampai yang atas ni lagi. Last sampai ke atas tu 11 Disember 2020. 2021 dia turun. COVID punya kes kan. Turun. Start rebound balik. August. Naik balik. Tu Oktober sampai ni bila ni teruk kan. Disember. Oktober sampai Disember ni memang saya pun terlibat dalam orang yang tak trade tu. Sini nampak dia nak naik sekali dia turun balik. Dia tak sampai pun dekat aras ni yang dia jatuh first ni Dia high dia kat sini. Patut dia kena break up balik lah. Pergi balik cari yang ni. Belum lagi. Hopefully ni sekali ni boleh. Kita tengok kat bawah. Dia yang ni kalau kita tengok dia kena cross up naik atas ni pergi balik cari resistance dia. Cuba kena ada satu yang push lah sentimen apa-apa. Selalu kalau yang nak drive kita punya index ni perbanking lah, perbankan. Yang lead lead untuk bantu kita punya indeks menghijau naik atas ni. Dan sepanjang yang minggu-minggu lepas ni plantation akan mengungguli. So ada push sikit indeks kita naik ke atas tu. Daily hari Jumaat dia turun balik dengan teruknya lah. Tapi still masih kalau kita tengok overall sebenarnya tak teruk lagi. Saya dah apa kita tengok tadi weekly tadi masih okey kan. Masih okey. Nampak ada potensi dia still boleh rebound dekat area sini dan naik. Kita ni belum settle lagi dia punya resistance. So hopefully dia ada still space untuk dia naik. Mungkin tak dapat pergi terus naik atas sampai sini agak jauh 1695 tu agak jauh. Mungkin dia pergi area sini je. 1644 ke, at least try pergi test sini dulu. Okay, kita hopefully dia ada sedikit bullish. Sektor apa yang akan naikkan dia tu kita tengok nanti. Lepas ni kita try kaji. Okay, kalau yang terdekat daily tengok sinilah dia kena pergi 1641 lebih kurang situ juga Sekarang pun dia dah sampai. Yang ni dia memang dah sampai sebelum ni. 21 Oktober dia dah naik sampai sini dah. Lepas tu 30 Ogos pun dia dah naik dah kat sini. Line sini adalah biasa. Yang sini belum disentuh lagi. So hopefully dia berjaya pergi ke sini lah 1644. Yang kita tak boleh nak expect dia terus pergi 1695. Jauh sangat. Yang ni pun belum test lagi yang kat sini dulu. Okay, last dia pergi yang atas ni March tahun lepas. So setahun yang lalu ngam minggu depan atau 2 minggu ni kita hopefully dia sampai balik. Dia kan history repeat itself. Hopefully dia pergi sentuh balik lah resistance dia. Ngam-ngam setahun Kalau kita tengok pun macam satu round di bottom juga dia buat kan. Kita minta-minta tak ada lah isu-isu sentimen apa-apa yang mengganggu daripada dia nak naik ni. Dia nampak nak naik dah. Dia satu saucer ni selalunya dia akan sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia akan naik kan. So kita nampak dia ada potensi untuk naik sebenarnya.
dia dah settle, dah buat satu lengkuk tu. Jangan dia buat handle sudah. Kalau dia buat cup and handle, parah lah. Naik sini, drop balik. Okay, dia buat handle. Dia buat tangkai cawan tu. Tapi kalau dia buat saucer, kalau jenis piring ataupun mangkuk, dia terus naik je. Sampai kat sini, dia break out nanti. Dia break out. Sini kata kita buat neckline dia. So, dia break out. Sejauh mana dia turun, sejauh tu dia akan naik. Okay, sekejap. Lebih kurang 835. 835. Allah. Payah nak tarik ni. Saya buat anggaran dulu Sebenarnya ada lebih kurang 135 ni. Kita kena dapat 835 tu, tak apa. Kita buat anggaran dia sampai kat middle tengah ni sampai sini. 1700 lebih 1750 macam tu. Boleh achieve. Kita expect dia boleh pergi sebenarnya. Okay, untuk rounding bottom yang kecil ni. Nampak tak? Rounding bottom ni. So projection ni kita expect dia boleh pergi sejauh mana dia turun, sejauh tu lah dia akan naik. Okay. Cumanya jangan ada satu sentiment pula dia pergi bocor pula line kat 1593 ni turun bawah balik. Nanya lah kita yang tu. Kalau ikut Fibo pun kita tarik. Kita ambil low sini dah high yang dia pergi. Sekejap latest high dia kat sini. Okay, kalau dia nak turun 50% ataupun 61% untuk buat handle 1530. Itu dah parah Hopefully dia tak buat cup and handle. Dia terus buat satu saucer, terus reflect naik ke atas sebab projection. Sebab dia overall positif je ni. Dia still cross up. Stosh apa ni, SMI ni kita tengok cross up naik atas lagi. Stosh saya ni apa cerita ni? Okay, Stosh pun kalau ikutkan resistance dia dekat sini. So dia main kat tengah ni, at least dia pergilah atas tu, dia cari 100% lah. Dia boleh, sebab dia punya resistance boleh pergi sampai situ. Selalunya dia repeat benda yang sama. Kata 97% pun jadilah. Pergi sampai sini dulu. So overall kita tengok dia ada positif lah. Indeks kita nak naik. Okay, seterusnya kita tengok indeks lain-lain. Teknologi masih tak ada apa-apa kolam belum siap Kalau kolam siap macam ni dia pergi sentuh balik line biru dan dia cross up ke atas. Biru naik atas merah, cross up ke atas. Sekarang masih downtrend. Overall kita tengok pun dia downtrend. Mata kasar kita nampak pun dia downtrend lagi. Belum ada rebound. Belum ada rebound lagi. Kecuali ada apa-apa news nanti dia buatlah. Chart ni akan buatlah bentuk. Okay. Downtrend lagi kan. Tapi dekat middle kan. Katalah dia dah habis betul mengam-ngam sampai kat sini je dia nak rebound. Cun lah. Ni kan dah sampai middle. Selalu kena tengok dia punya support sebelakang. Tengok ada yang kena ke kat situ. Tak kena. Okay, kita tengok weekly lah. Menampak besar sikit. Tak kena So support dia kat mana? Sini yang sentuh itu. Boleh turun sampai sini. Turun lagi lah teknologi. Teknologi nampak nak drop lagi. Okay, so kita tak payah tengok teknologi. Teknologi out. Nampak nak drop. Still lagi boleh drop tu. Construction kita tengok sideways equal low, equal high ni. Ini lebih kurang naik kat sini, turun. Sebelum ni ada rejection kat sini. Ini dia bocor sikit kan. Sini ada satu rejection. Ni rejection candle. Sini dia acah-acah macam nak junam. Tengok rebound balik. So tak apa, kita tanda tempat dia acah-acah tu. Okay. So dia perlu naik balik dan jangan bocor yang 144 tu. Sekarang sideways lah. Sideways. Tapi kalau sideways kita tahu kita trade sideways macam mana. Trade sideways adalah
Alright, jap. Macam ni kan, dia naik ke atas, turun bawah, naik atas. Ni separuh saja, naik atas. Turun ke bawah, dia kena naik atas balik. Tak sampai, tak apa. So, kita expect dia akan carilah jalan untuk dia sampai balik dekat sini. Dan, untuk dia buat uptrend, dia perlu breakout dekat 188 ni lah. Kalau tak, kita tahu dia akan naik. Dia akan naik, dia punya, ni kata ni adalah low. So, dia akan cari high. Low balik, high balik. Sampailah ni breakout, dia buat higher high. New high. Okay, higher high tu adalah high dekat sini, ketinggian kat sini. Diatasi oleh ketinggian dekat sini. Dia dah berjaya mengatasi ketinggian yang ni. Dia buat satu lagi ketinggian yang baru. Okay, tu cantik. Maksudnya uptrend. Sekarang memang sideways lagi lah. Kok sini je. Cumanya nampaklah dia nak naik. Sekejap tu, bolehlah dia cari dia sampai dia punya support. Dia kena rebound kan. Tengok yang lain. Kolam pun dah nak siap. Biru kena cross up, dia kena naik atas line biru ni lah. Kolam siap macam ni. Nampak? Dia dah naik, dah settle. Ni sikit lagi. Line merah ni kena line biru kena naik atas line merah. Silap lah saya nak cakap. Line biru kena atas merah. Merah pula. Merah kena ada bawah biru lah. Okay, ni belum. Sikit lagi. Dia kena buat confirmation yang betul-betul dia nak naik. Nampak dah nak naik. Stosh ni okay, dah cross up. Adakah di atas 20? Yes. So nampak dia nak naik lah. FACD belum lagi cross up. Stosh dah cross up. MACD dah sikit dah. Ni merah atas biru atas merah. Alright. Import. Okay. Still downtrend sikit lah. Dari segi plot ni dia kena warna kuning baru dia uptrend. Kuning uptrend. Biru downtrend kan. Ni belum lagi. Tak ada lagi plot tu. Plot yang kuning tu. Okay, settle. Kita nampak dia adalah satu sideway yang dia rebound. Nampak dia rebound, dia nak naik. Okay. Daily kita tengok sikit. Daily belum lagi lah. Sampai kat sini dia kena cross up balik Kena cross up. Ni biru duduk kat bawah. Biru ni kena cross up balik naik atas. Construction kena macam mana dia equal low, equal high ni. Kita nak boleh trade pun, ni turun ni naik atas kan. Tapi ada peluang masa dia naik tu. Mungkin kalau tak minggu ni tak berjaya dia gerak lagi, minggu depan nampak dah nak gerak. Okay, construction watchlist dulu. Tak pasti lagi dia gerak minggu ni ke tak. Lagi plantation. Plantation dah overbought. Kena hati-hati. Tinggi sangat dah dia naik. Ni pun dah ada volcano. ABCD memang tak ada lagi cross ke bawah. That cross belum lagi. Still boleh lagi. Cumanya yang baru nak masuk janganlah. High risk tinggi sangat. Kalau ikut candle. Kalau candle ni dah mengatasi. Dia dah turun. Morobozo. Bearish Morobozo ni. Selalunya ada anak Morobozo. Anak bearish lagi lah kat lepas ni. Okay, kalau dia kata dia valid. Dia turun sampai sini. Bocor. Sampai kat sini, merah dia sampai kat sini, dia makan dua candle hijau ni, memang bye-bye nak turun dah lah tu. Kalau dia still berjaya rebound, selamat lagi. Cumanya, yang nak masuk, tengoklah sini. Dah overbought dah. Jadi saya tak tahu apa penyakit dia ni. Nanti kena check balik. Yang ni pun, dari segi stosh pun dah overbought RSI 74 dah pun. Tinggi juga. RSI yang okey cun-cun pun 50, 60, 70 boleh lah. 74, 80, 90 dah tinggi sangat. Kita trade boleh lagi. Kalau yang dekat dalam tak ada masalah. Pasang je lah trading stop kan. Yang baru nak masuk takkan nak masuk tinggi sangat. So avoid lah dulu yang nak masuk. Kalau nak intraday tak ada masalah. Nak swing ke nak short term ke takut tak jadi. Properties sideway dan dia buat double bottom ataupun macam round di bottom je ni, double bottom lah. Sini kan double bottom kan. Sini. Ini. So sini neckline dia kan. So dia bertahan balik atas neckline ni. Dia bertahan so kita expect dia. Okay. Kalau kita yang ni turun. Sampai dia punya turun tu so projection yang sama. Kita nak clone pun boleh jugalah. Allah, saya keluar saya buat kecil.
Pandai. Alright. Ni dia saya buat agak-agak je lah. 4834. Okay, agak-agak projection dia. Sampai sini. Sini lah Dia logik sikit. Kita tengok ada candle rejection area sini. So, kita expect dia ni pun samalah akan dia naik. Lepas dia buat pullback. Ini adalah tempat pullback. Boleh ambil sauk. Properties boleh sauk. Lepas tu dia akan cari balik high dia kat sini ya. So, mungkin ni kalau dia tak bocor. Neckline dia kat sini kan. Area-area sini tak bocor ke bawah. Tak bocor ke bawah ni. So, sinilah tempat yang cantik untuk kita masuk. %50% dia dah buat retracement. So, kita nampak dia akan nak naik lah. Properties nampak cun. Properties. Sebab dia dah naik. Dia turun buat pullback. So, dia kena naik balik lah. Lepas dia nampak buat double bottom kan. Cantik lah. Jangan dia bocor sudah lah. Kalau dia bocor sampai 78 ni tak bertahan area sini. Dia terus buat downtrend lah tu. So far nampak dia nak naik. Properties boleh diperhatikan. Nampak nak naik. Nampak dia sideways dan dia nak rebound. Lagi. Lambat lah saya rasa. Nak discuss index pun. Properties. Yang ni get ready. Tunggu teknologi out dulu. Construction. Yang tak saya discuss tadi kena tengok dalam watchlist. Okay. Kita tak tahu lagi dia nak buat apa tu. Dia memang dalam equal low, equal high tu dia akan naik sideways tapi dia akan main dalam ranging, dalam kotak tu. So ada peluang dia nak naik. Kena confirmation minggu ni. Plantation tinggi sangat. Properties nampak dia tengah buat pullback. Pullback tu tempat kita nak sauk lah kan. Industry product. Industry product. Okay. Kalau nak buat channel terdekat dari segi November start dari sini nampaklah uptrend dia. Uptrend yang kecil lah yang kita ambil yang kat sini je kita buat. Buka overall sampai daripada bawah tu. Okay, kat sini nampak dia atas ni nampak dia nak turun dululah. Dia sampai dia punya upper channel turun dululah middle channel. Kecuali dia breakout. Kalau dia breakout kita kena buat yang ni clone. Naik atas. Ini clone. Naikkan dia ke atas. So, dia kena naik candle ni. Kena naik atas ni pula. Right pula. Yang sebelum dia breakout sini, dia akan cari middle sini pula. Dan dia tintang-tintang, baru dia akan cari another atas tu. Okay. Ni sama ada dia breakout ataupun dia turun cari middle. Taklah jauh sangat. Dia cari middle ni lah. Area sini je lah. Okay. Industry product boleh diperhatikan. Tapi dia dah sini dia dah sampai dia punya test resistance dia. Kalau segi indie nampak bullish bullish. Ini pun dia dah cross up ke atas macam tu. Okay, so saya rasa akan breakout. Industrial product boleh diperhatikan. Okay, dari segi indie nampak dia nak breakout. 60 cantik, ADX pun 20. Memang cantik, cun. Industry product, cun. So, boleh diperhatikan minggu ni industri produk. Dia perlu breakout Perlu breakout. Nampak boleh breakout dari segi indie. Indie nampak boleh breakout. Kalau kita tengok line ni macam takut kan. Sebab dia dah sampai apa channel yang ni. Kena cari yang atas pula. Takut dia tak berjaya dia cari middle kan. Middle pun sikit lagi dan dia test semula. Cuma nampak dari segi indie nampak dia nak breakout. So, industri produk boleh diperhatikan. Menarik. Lagi. Energy. Energy baru nak buat kolam. Belum menarik lah. Tapi sentimen Rusia ada. Rusia perang minyak naik kan. Tapi kita tengok ni indeks tak ada lah pula cantik macam tu. Dia punya sentimen menarik untuk minyak naik. Tapi dia punya chart energy tak menarik. Kolam tak siap lagi. Kolam kan kena siap dan cross ke atas. Takut orang accumulation. MACD pun biru downtrend lagi. Ini biru downtrend. Hijau pula kuning uptrend. Lepas tu biru cross ke bawah. That cross.
biru dia kena cross up, cross naik ke atas, bukan cross turun ke bawah. Bukan apa, kalau ni mendongak ke atas, kalau yang ni menunduk ke tanah. Nanti takut masuk kubur energi. Belum lah. Memanglah dekat neckline ni, tak tahu dia mampu bertahan ke tak. Ni, area sini, takut dia bocor. Okay. Di sini dia ada rejection candle. Touch. Yang ni betul ke dia boleh reject dekat sini? Takut dia bocor je. Takut dia bocor, dia cari pula yang bawah ni. Yang dia reject. Sini dia ada reject. Takut dia cari pula sampai sini. Hati-hati. Okay, tengok ni. Dia tengah accumulate energy, tunggu dulu. Industrial product, properties dengan construction lebih selamat lah. Energy. Walaupun energy ni ada buat highest high untuk yang kita tengok harga asyik naik je minyak. Sentiment okey, tapi chart tak apa cantik. Consumer nampak sama macam energy. Masih downtrend lagi. Dan ada rejection dekat sini. Rejection dia kena rebound lah. Kalau rebound dia akan buat satu uptrend yang baru. Sebab dia ni ada double bottom. 1, 2 naik ni kolam, naik. Bertahan sini kita expect dia naik balik. Dia kena carilah balik. Sini ada satu gap. Dan sini dia punya resistance lah. So dia akan didor naik cari atas lah. Tapi sekarang ni kalau dari segi indi nampak dia nak turun. Sekejap. Stosh ni nak turun kan. Okay. Turun ke bawah kan. Ni dia dah turun break yang middle point ni. Dan biru di bawah merah. Biru kena atas merah macam ni. Barulah cantik. RSI melemah. RSI drop ni 49. Okay. RSI yang bullish adalah 50 ke atas. Dengan ADX 20 ke atas. Okay. Sekarang tak cantik lagi lah. Hopefully dia boleh rebound dan naik. Semua kena tengok minggu ni. Saya rasa untuk kita buat weekend ni boleh kita tengok dulu kan. Sama ada dia boleh rebound ke tidak. Cuma nak tahu apa jadi, still kena tengok esok Isnin. Macam mana sentiment ke apa. Memang kita nampak so far tadi industrial product nampak cantik kan. Construction dengan properties standby mode. Standby mode macam properties untuk equal low equal high tu dia akan cari equal high dia. Okay. Consumer macam saya cakap tadi lah tunggu dulu tengok sebab dia mesti kalau ikutkan indikator masih nak buat bawah lagi. Cuma kalau kita tarik trendline sini nampak dia ada rejection candle. Mungkin dia boleh rebound dekat area sini. Okay, kita tengok nanti dulu esok. Berhati-hati dulu. Lagi finance tak boleh tengok lah Healthcare mestilah downtrend. Tapi ada sedikit kolam Kalau kolam selalunya ada technical rebound lah. Ini tak menarik. Tapi dia sini menarik. Ada satu kolam. Yang ni saya ada tersentuh tadi. Nantilah saya tengok balik. Stosh dia biru stay atas merah. Tapi dia dah sekejap turun sekejap sini If dapat cross up ke atas ke barang kalian ada, dia boleh naik dan rebound sekejap. Ni turun ni mungkin dia boleh rebound balik naik atas tu. Ni kata ni low, sama ada dia buat another ini high, dia buat high low kan, ataupun dia buat low lagi satu, turun balik ke bawah. Tengok dulu. Sebab sini ada satu kolam, mungkin akan naik. Ada signal buy kat situ kan. Nampak ada satu menarik, ada accumulation ni kat situ. Healthcare ni kita nampak memanglah overall downtrend, tapi ada mungkin ada potensi technical rebound. Ni sebab ada kolam itu sajalah justification saya. Accumulation ni nampak settle baru nak naik. Overall memang downtrend gila. Bahaya.
Siapa yang cekap boleh mungkin standby sikit. At least dia akan test yang terdekat sini. Ni turun naik balik kat sini. Itu sajalah dia mampu seketika. Okay, kita tak nampak lagi dia betul-betul nak naik headcare ni. Alright. Okay. Telecommunication. Ini semua ada geng-geng yang dah reject ni. Nampak dia nak cuba naik kaki panjang. Ini sideway lah kan. Kita nampak dia ada satu. Sekejap, saya buat kotak. Kat sini nampak lah kan satu rejection. Semua dia duduk main sideway kat sini. Dia kena break up sini dan dia buat uptrend. Sini dia turun tajam. Selalunya turun tajam. Sideway buat base. Kalau kita buat trade biasa-biasa intraday. Turun. Tengok dia buat low sini. Dia buat high. Tengok dia buat base. Dan potensi kita tengok mungkin dia ada chance untuk. Kalau dia break up ke atas, dia akan naik lagi ke atas tinggi lah. Kalau dia bocor bawah. Dia cari pula bawah satu hal. Turun pula. Sideway. Kena break up ni. Nampak ada orang push. Banyak hari dia duduk main kat sini. So ada masa dia perlu break up lah. Ada peluang telecommunication. Okay. Utilities. Downtrend. Tak cantik. Utilities apa? Ini nampak dia downtrend obviously. Sini kolam tak siap lagi. Utilities for me tak cuy. Saya sepatutnya tengok weekly dan daily. Saya tengok daily. Saya nak cepat. Dah pukul 12 lah. Okay. Ini pun ada rejection kat sini. Kalau dia berjaya rebound. Dia sebenarnya semua cantik ni. Dia ada yang tajam ni. Selalu tajam buat base akan naik. Kalau dia berjaya breakout. Sama lah bentuk dia dengan telecommunication tadi. Okay. Itu saja. Yang ni dia kena tengok bertahan. Dia kena breakout kat sini. Cun. Dia buat satu high lah kalau dia breakout. Sama je. Okay. So boleh diperhatikan tadi apa yang counter yang cantik tadi saya cakap. Sudah lupa lah pula. Tidak tengok balik. Ada satu yang cantik tadi. Telecommunication. Industrial product, right? Yang nak nampak nak breakout industrial product. Okay. Transportation nampak dia still nak turun Test nak turun ke bawah. Kolam. Nak buat kolam. Belum lah transportation. Okay, saya itu saja. Jom kita tengok counter-counter sekejap. Halin Tadi ada orang request saya. Weekly uptrend. Okay, weekly kalau nak senang. Siapa yang tak ada indie ni. Ada indie nampaklah bullish Dekat zone apa-apa tu bullish lah. Lepas tengok dia naik cantik je. Collection area 735,855. Alright. Dia sekarang kat 96. Okay, resistance RM1. So boleh pergi lah RM1. Okay, weekly nampak cantik. Tengok kolam semua. Okay, memang agak overbought. Tapi MACD pun nampak mesti boleh pergi lagi. Kita tengok resistance dia sebelum. Agak tinggi Boleh tak sampai sikit lagi Sikit lagi lah. Mungkin sebab dia 96. Hopefully dia boleh pergi RM1. Lepas tu dia turun. Buat pullback. Mungkin sempat lagi dia pergi RM1. Sekarang dia dekat mana ni? Resistant juga. Sini pun dah overbought Overbought. Kat sini. Kalau tengok sini dia at least kalau sikit lagi dia nak naik. Sampai sini je lah. Saya suruh dia cari RM1 sahajalah. Baru nak masuk. Kalau nak masuk better tengok market depth nanti. Ilmu market depth ada yang saya share di video sebelum ni. Intraday menggunakan market depth. Dekat platform tu. Sini memang ada satu strong breakout. Mungkin tu ni disebab dia masuk dalam BTST. Screener BTST GBS. Halin ni. So saya rasa dia akan naik lah. Naik 2-3 bit dan dia turun. Ataupun at least dia pergi test RM1 ni. Dan dia drop. Sebab dia dah overbought. Tapi overall cantik.
naik sopan je dia naik. Kalau kita tutup Indi, nampak dia naik sopan je. Dia counter uptrend. Counter uptrend. Lepas tu tengok rounding bottom lagi. Ni, satu kolam yang cantik. Satu kolam pula. Hopefully dia hanya buat saucer. Satu mangkuk, jangan dia buat handle. Handle ni yang kita nak elak. Kalau dia tak berjaya naik, dia buat handle. Contoh dia breakout ni, dia turun balik. Lepas tu baru dia naik. Sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia naik kan. Agak, ini kita main teknik agak-agak macam kita masak lah, agak-agak sedap tu. Tapi bukan agak-agak, yang ni, sejauh mana dia turun, sejauh dia punya naik. Okay, agak-agak kat area sini. So, kita tengok pula ada support resistance kat situ ke sebelum ni. Kat sini, area sini. Kita tengok weekly untuk nampak ada tak resistance dia pernah test sebelum ni. Ada dekat area. Sini ada sikit lah bersentuh. Mungkin boleh pergi sampai kat sini. Kalau tak pun kita boleh tengok resistance terdekat dia yang ni. Sikit. Dia ada sentuh. Okay. So kalau dia tak buat, dia terus breakout ni, memang cantik lah. Memang cantik lah, dia boleh pergi terus sampai ke sini. 1.260. Tapi rasa dia test dulu RM1. 9609 tu, dia sesuai dia test RM1. Selalu psikologi, harga yang dekat dengan RM1, dia akan cari RM1 lah. 96 sen tu dekat dengan RM1. So, kita expect dia akan pergi cari RM1. Alright. Hala cantik. Lagi counter BTST kita hari tu adalah Tangko. Semua counter kalau dah keluar BTST tu selalu dia naik berapa bit baru dia turun Sempatlah. Siapa yang trade beberapa bit saja tu. Dia strong bullish. Kalau strong bullish macam ni, engulfing atau kita panggil Morobozu ke macam ni. Betul-betul bulat tu selalunya dia akan naik dan retrace. Kalau retrace tu dekat mana? Dekat 38%, 50%, 1%. Okay, last sekali 78% dia pergi 175. Nampak dia cantik nak breakout sini lah. Breakout sini boleh cari sampai yang terdekat rejection dekat sini kan. 250. Yang terdekat. Next kalau dia berjaya breakout, dia akan cari. Ni resistance kat sini. Candle reject 280. Okay, kalau nak pasang trade detail boleh nampak. Okay, 280, 255, 23 sen. Okay, 21 sen dia punya support. Macam tu. Alright. Tangko dengan Halin nampak ada peluang naik sekejap sebelum retrace. Dia bagi bullish, tengok dia punya sebelum ni. Bagi bullish dia turun sideways. So mungkin dia naik sekejap je lepas tu dia turun. Bullish sideways. Nampak? Strong bullish sideways. Sini ada sedikit positif sebab apa? Dia bercross SMA 200. Cross SMA 200. Terbang sekejap. Satu candle, dua candle bullish baru sideways. Yang ni bukan atas SMA 200 So mungkin dia naik sikit je lah, naik dan dia turun. Dia bagi Morobozu naik sikit turun macam ni. Morobozu tarik turun. Morobozu sideways. Morobozu sideways dulu baru naik. Ada mungkin dapat berapa bit BTST, tak apa. Kalau intraday tunggu dulu. Okay, tunggu dulu tengok dia buat apa perangai dia. Dari segi yang ni cantik sangat lah. Ni dah cross up atas 20. Okay, yang ni nampak dia ada peluang naik lagi Tangko. Baru nak breakout tu, dia baru breakout saja. Okay, yang ni kena siapkan kolam, kena cross up ke atas cun. Okay, better tunggu dululah. Tunggu perangai kalau dia breakout atas, sekejap saya delete dulu. Kalau dia breakout atas 3 sen, insyaAllah lah boleh masuk sini. TP 250 contoh. Untuk yang play short term. Sebab dia ada momentum Tangko. Alright, seterusnya adalah counter yang seterusnya. Kita tengok penyaring GBS momentum. Banyak saya punya screener. Tangko mesti NWP melewah. Kebanyakan besi
Prista, LC Titan, Binoho, Jadem, TSH, Lionit, TDM, Parma, Ecoworld, Tafi, CH, GP dengan PCAM. Ini counter-counter GBS Momentum. Yang ni saya dah review. Mastil sama je steel ni. Satu kita ni, okay, sideway. Weekly sideway lagi Fasa accumulation, collection lagi. Tapi kolam dah siap. Sepatutnya kolam dah siap naik sikit. Tapi belum cun. So minggu ni kena naik. Okay, terpaksa dia naik lah. Sebab apa, ni semua dah cantik. Dah cross up. Yang ni dah cross up. Tapi dia sideway. Yang ni MACD pun dah cross up bagi bullish. Tapi sideway. Maksudnya ternampak macam semua dah menarik. Tetapi tak ada volume lagi. Tak ada minat belian lagi. Sama lagi. Candle dia lebih kurang. Didong. Kena break out dulu 34 sen. Baru macam cun sikit. Sekejap. Kita tengok dia punya downtrend line. Nak test dia punya kat mana dia perlu break out dulu lah. Sekejap. Sekejap Saya nak bagi 2 candle. Dia mesti kena 2 candle. Dia biaya kena break up di sini dulu. Kalau kita lukis kotak lebih nampak. Saya rasa. Bagi dia break up dulu. Atas ni baru masuk. Sebab dia sideway lagi. Daily. Sideway juga. Sideway dalam kotak je. Dia downtrend. Lepas tu dia stop harga daripada turun. Dan dia buat sideway. Tek. Naik sekejap. Tapi dalam kotak je pun. Naik sampai sini sentuh turun bawah. Naik sampai sini turun bawah. Mungkin dia naik ke kotak. Bolehlah tumpang sekejap. Naik ke kotak tu harga berapa? 380 macam tu. Kolam dah siap. Tapi still kena break up dulu. Baru boleh naik buat impulse phase. Kenaikan ke atas. Sekarang belum lagi. Tapi semua positif. Untuk dia sampai kenaikan dekat tengah ni insyaAllah boleh dah. Naik sampai sini dah jap. Saya lukis betul-betul. Okay, ini dia punya. Dia boleh naik. Sini dia sampai middle ni. Saya expect dia cari 370 lah. Dekat area 370. Sini. Kalau berjaya break up. Downtrend line lah juga ni. Ni line ni. Line ni pun tak nampak. Labu pula. Okay. Kalau break up sini. Buat satu uptrend. Okay, cantik. Lalu dia naik. Dia retest balik. Boleh standby. Kalau yang nak beberapa bit boleh sampai sini. Boleh lah. Tipis sekejap. Tunggu pula dia break up. Baru masuk semula nanti. Untuk ni ride dulu kecil-kecil. Dapat duit je. Settle dulu. Si money take money. Okay. Penyaring. NWP. NWP pun tunggu break up. Yang ni pun dia cross up. Dekat dengan resistance. Okay. Dia mendekat dengan resistance. Selalu dekat resistance tu tak ada dia bahaya sikit. Takut dia reject. Tengok weekly. Weekly cantik. Okay, minggu ni akan naik lagi lah NDVP. Sebab minggu kata kalau seminggu tu nampak cantik. So minggu chart dia adalah seminggu. So kita expect seminggu juga dia akan cantik. Ni dia akan naik. Ni kolam dah siap. Yang ni kena cross up dulu. Okay, cun. Dia tunggu breakout je. Breakout area sini. Breakout area sini kan. 255, 260. Naik atas 260 tu. Cantik lah. Cantik lah. Boleh lah dia cari resistance seterusnya. Area sini pula. Boleh pergi 40 sen ke kan. Kita pasal trade detail. Berapa? 34 sen. Okay. So 255 mungkin boleh cari 34 sen. NWP cantik. Daily kena breakout je lah. Dia agak tinggi lah sebenarnya. Daily ni. Tu terpacak sampai ke atas tu lah. Resistor dia pun sebelum sampai sini je. Sikit lagi. Untuk ride sekejap boleh. Lepas tu minggu ni kata dia turun. Dia di down sini. Dia akan naik balik cari. Kita expect dia akan cari balik resistornya sebelum ni lah. Alright. NWP cantik.
Silap pula. Melewa sama gang dengan besi kan. Yang lain naik, dia mesti naik lah. Dia slow sikit. Lionic semua ni. TDM, EcoWorld, Tafi, CAGB. Okay, kajian dia sama je. Selalu nak tengok. Okay, kita tengok satu lah. Miho. Sebab yang lain tu besi kan. Ni semua bullish lah. Kalau kita tengok pun. Selalu tengok MACD cross up. Biru atas merah. Bullish. Okay, yang kuning kan bullish. Yang ni pun dia dah nak sampai dia punya resistance dia. Tapi kita tahu dia akan perlu naik dulu kan. Sedikit baru dia turun kan. Dia tak terus naik truck pacak turun tu. Itu memang scammer lah. Counter scam. Sekarang masih okey. Dekat bullish zone. Tengok weekly. Macam tu je lah kita buat trade analisis. Ini kolang nasihat dia cross mendongak ke atas ni. So resistance dia kat sini. Weekly nampak boleh pergi gigi. Semua counter ni weekly boleh pergi gigi. Simpan je dalam watchlist. NWP. Yang ni pun cross up. Touch the upper BB. Lalu nak naik berapa bit dulu baru dia turun. Turun dan dia naik semula lah. Sebab dia sebenarnya overall cantik. Cuma dia perlu retrace tu untuk dia kira yang sihat lah. Saham yang sihat dia perlu turun dulu lah. Tak ada lah dia naik terus kan. Okay. Semua senarai kat sini cantik. Macam tu je. Kalau tengok pun. Kalau without indie. Okay. Kata kita buat. Yang ni nampak macam round di bottom. So kita boleh buat lukisan round di bottom. Dekat mana dia punya. Ni dia stop harga kat situ. Okay. Katalah kita nak tanda dulu. Dia stop harga turun kat situ. Sebab kita nak cari neckline. Okay. Harga dia bermain kat mana lagi. Sini ada rejection sebelum ni. Rejection. Okay. Sini dia reject daripada turun. Okay, kat situ satu. Alright. So, kita nak dia punya projection. Sini. Tapi kena breakout dulu. Kalau tak dia akan turun buat handle. Tu masalah dia. Okay. Area sini dia akan test balik kan. Okay, cantik lah tu. Cuma ni dia kena breakout dulu. Naik atas 360. So breakout 380. Kita expect dia akan cari 435. Macam tu lah 430 ke area sini. Nampak menarik lah. Miho weekly sangat cantik. Daily dia tu sedikit nampak nak overbought. Tapi overall okay. Sebab apa? Volume tinggi. Stop masa dia jual rendah. Lepas tu volume try to spike lagi. Nak naik atas ni. So kita tengok ada momentum lah. Boleh diperhatikan. Sebenarnya counter-counter yang dalam JBS ni. Memang counter dah cantik dah. Semua yang dah ada momentum. Kita tengok dia teruskan ke tak. Itu je. Ambil siap-siap dalam list semua counter ni. Study dia sama. Okay, saya rasa sampai sini saja sebab ada 12 suku dah. Okay, saya nak tunggu perlawanan MU. Kita jumpa lagi. InsyaAllah kalau saya sempat update, saya akan update lagi. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jangan lupa untuk klik butang subscribe. Okay. Dan jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Untuk latest saya update chart-chart semua ya. Okay. Dan yang berminat beli indikator JBS indikator semua ada 14. Termasuk screener BTST, screener momentum, screener intraday, screener swing. Semua tu ada semua RM100 je. Dan ada support group lagi. Okay. Yang berminat pergi kat Telegram Game Borak Saham tu. Cari saya kat sana. Syahidah @SyahidaSZ. Alright. Okay, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.